Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita hari ini alhamdulillah kita akan mula tajuk uh, reka bentuk landscape tingkatan 2. Okey, kita dah masuk tajuk reka bentuk landscape. Tajuk yang kelima dalam buku teks. Okey, apa yang hari ini dalam kelas ni kamu akan belajar apa? Iaitu kamu akan belajar memerihalkan sejarah perkembangan reka bentuk landscape, menjelaskan prinsip reka bentuk landscape dari segi aspek apa tu? Dari segi aspek apa? Jenis landscape, landscape lembut, landscape kejur, peranan dan fungsi, prinsip dan elemen, konsep dan ergonomik. Okey, kita cuba cikgu cuba explain satu persatu lah tajuk landscape bentuk landscape ni. Okey, mari kita tengok dia punya mukadimah landscape tu apa yang nak diceritakan dekat sini. Sekejap hilang pula. Ini lah. Sekejap. Teks tadi. Okey, bila kita masuk tajuk landscape, kita akan faham secara umum ya. Landscape ni ialah pokok-pokok lah. Bahasa umum ataupun gambaran umum kita ialah pokok-pokok yang ada di sekeliling kita lah. Tapi dalam seni landscape ataupun seni reka bentuk landscape, ia bukan sekadar pokok. Kita kena kenal persekitaran tu sendiri. Okey. Apakah ini kalau dia tengok kat sini, apakah perasaan anda melihat melintasi atau berada dalam sebuah landscape taman yang indah? Yang ni kita suka kalau ada satu taman rekreasi yang cantik ataupun taman, orang kata apa, taman bunga ke kan, bila kita tengok yang tempat-tempat yang indah ni kita suka suka ziarah, suka pi tempat tu kan. Inilah peranan landscape lah, peranan mula-mula sekali, sebab manusia ni tidak dapat lari daripada landscape. Takkan selama-lamanya kita nak duduk dalam bangunan kan, ataupun nak duduk dalam bilik. Okay, landscape ni dia macam persekitaran lah. Tapi kalau kamu belajar lebih jauh lagi, dia ada pula landscape outdoor, landscape indoor pula. Ada, dan dalam rumah pun kita boleh set up landscape juga, interior. Okey, tak apa. Untuk landscape yang ini, kita cerita secara umum dulu. Okay, landscape ialah hiasan reka letak di luar rumah, sama ada secara semula jadi, okey, tumbuhan, bukit, gunung, tasik ataupun buatan manusia. Okey, nampak tak? So, kita tidak dapat lari pada landscape seperti bangunan, pergola dan gazebo. Reka bentuk landscape dapat dilakukan dengan memilih, menyusun elemen-elemen landscape seperti tumbuhan, struktur air, batu batan dan mewujudkan ruang-ruang yang kita kehendaki lah. Okay, ini pengenalan lah. Ini antara rupa apa tu, gambar landscape yang tersusun indah lah. Okay, kamu bayangkanlah kalau sekolah kita ada landscape yang macam ni. Kan best? Okey, tapi kita sekarang ni pun kita tengah develop kan elemen-elemen landscape di sekolah kita. Okey, ada kata kunci di sini. Okey, standard kandungan ni yang kamu perlu tahu untuk hari ni adalah 5.1 lah, pemahaman terhadap reka bentuk landscape. Kata kunci gazebo, landscape kejur, landscape lembut, pergola dan topografi. Tak apa, nanti cikgu akan explain satu persatu kat situ. Okey, kita mula masuk dia punya sejarah perkembangan reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape yang terawal dikesan pada Taman Gantung Babylon, Iraq. Mula-mula sekali kalau kita tengok ni, kita tahu Iraq ni kan satu negara yang baru lepas peperangan dengan Amerika Syarikat. Jadi satu tempat yang macam hancur, rosak dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya Iraq ni, kalau ikut sejarah dia, antara yang bertamadun yang awal lah, ada Taman Gantung Babylon, Iraq.
Wow, kan? Pada 600 sebelum Masihi. Waktu ni kita tak ada lagi. Taman Alhambra di Sepanyol dibina pada akhir abad ke-11. Adalah contoh reka bentuk landscape bercirikan Islam yang hebat. Okey, kalau kita tengok kat sini, Taman Gantung Babylon yang ditayangkan dalam buku teks kita, dan Taman Alhambra tu lah. Nampak bila kita ada landscape di sekolah kita ataupun di negeri kita ataupun di negara kita ni, ini menunjukkan bahawa kita dah mula ada tamadun lah. Kita dah mula hidup bertamadun sikit. Kan? Kalau kita macam landscape tu, yang landscape semula jadi ni, maksudnya kita tak kisah pokok apa yang tumbuh pun kita tak kisah. Pokok apa tu? Orang kata apa, rumput ke apa ke, jalan ya, bengkok-bengkok pun kita tak kisah. So maksud dia kita kurang bertamadun. Okey, jadi landscape kita kena belajar ni sebab dia simbol kepada tamadun sesuatu bangsa lah ataupun negara tu. Okey, kalau macam sekolah kita tu, kalau kita tak develop landscape tu, maksud dia kita masih kurang bertamadun dari segi sekolah kita tu sendiri. Okey, reka bentuk landscape pada abad 15 ke 16 dan 16 banyak berkisah tentang pemandangan di Belanda. Okey, di Belanda ni dah mula dah orang cerita pasal landscape, orang lukis landscape pada karya catan yang dihasilkan. Okey, ni karya catan kita dah belajar pasal catan. Catan ni hasil daripada media basah. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, okey. Muncul landscape klasik, okey, yang menggambarkan landscape Arcadia. Ni nama tempat lah, ya. Landscape klasik, landscape Arcadia, iaitu tempat legenda Greek purba yang terkenal dengan keindahannya. Contoh catatan landscape pada abad ke-16 lah. Ini lakaran lah. Kita lakaran imajinasi pada ketika itu. Perkembangan landscape di Malaysia pula, okey, daripada negara luar sampai ke Malaysia. Perkembangan landscape di Malaysia bermula seawal abad ke-14, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu sebab nampak dia mula di Melaka. Sebab apa? Melaka ni banyak pedagang datang, pelbagai bangsa, pelbagai kaum, pelbagai negara datang, kan. Jadi dia ada perubahan landscape di Melaka tu sendiri dah. Dan hari ni pun kalau kamu dapat melawat negeri Melaka tu, kamu akan tengok banyak tempat-tempat bersejarah ni, macam Kota Formosa dan sebagainya, tempat yang cantik. Memang Portugis ambil tu, dia develop tempat tu sampai tempat tu jadi cantik lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, landscape ni kalau di Malaysia bermula dengan ni lah, pada zaman Sultanan Melayu Melaka. Okey, ada penjajah Portugis, Belanda, British di tanah Melayu mewujudkan landscape berkonsepkan rekreasi dan kawasan lapang seperti Taman Tasik Taiping, Perak. Okey, di Perak dah ada Taman Tasik. Taman Botani Pulau Pinang 1884, Taman Botani Perdana Kuala Lumpur 1888. Ini kira barulah Malaysia dah mula kita berkenalan dengan seni landscape tu sendirilah. Macam mana yang dikatakan landscape yang kita faham tu, dia dah mula susun pokok warna apa dekat sini, kan. Lepas tu dia dia ada fountain, ada air pancuran, kemudian ada jambatan. Okay, kalau kita pun kalau di Perlis ni kita boleh tengok di Tasik Melati, kan. Di Timur Tasuh sekarang ada bunga tulip. Okey, ni di Putrajaya pula. Putrajaya. Okey. Mana mai Putrajaya cakap Portugis banyak sangat kot. Putrajaya. Okey, mulai tahun 1970-an. Okey, reka bentuk landscape di Malaysia lebih tersusun. Kerajaan telah mewujudkan badan yang bertanggungjawab. Okey, dah ada pula badan yang bertanggungjawab untuk landscape. Barulah kita nampak organize lah. Kalau tak ada badan kerajaan, jadi kalau kita tengok di Perlis pun, Majlis Perbandaran Kangar tu sendirilah, dia cuba tanam pokok yang ikut seni landscape negeri Perlis lah.
Okey, perumahan kerajaan tempatan Jabatan Landscape Penganjuran Putrajaya Floria. Okey, yang ini kalau kamu nak tengok pesta bunga, pesta orkid bonsai di Kuala Lumpur ni ada nama dia Floria. Okey, kita pun ada macam expo-expo kan, untuk seni landscape dan seni pertanian lah. Okey, tak apa. Bila kita tengok perkembangan di Malaysia ni, okey, kita boleh mula masuk dengan sejarah reka bentuk landscape. Okey, kita tengok kat sini. Okey, landscape boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu landscape lembut, landscape lembut dan landscape kejur. Dia tak sebut landscape keras, landscape lembut dan landscape kejur. Lembut kalau bahasa Inggeris dia soft scape. Soft tu lembut lah, scape tu landscape. Okay, hardscape. Okay, hardscape tu, hard tu keras, scape tu landscape. Okay, senang kita nak ingat kat situ. Okay, landscape lembut tu apa? Landscape keras tu apa? Okay, landscape lembut merujuk kepada elemen-elemen yang hidup termasuk bunga. Okay, yang inilah benda-benda yang bukan keras. Bunga, tumbuh-tumbuhan, pokok, lagi apa lagi? Dia ada sebut lagi apa tak? Itu saja. Semula jadi ke cikgu? Ya. Dia landscape ni dia semula jadi pun boleh. Kalau buatan pun boleh. Macam pokok. Dia nak buat pokok buatan pun tak apa. Tapi dari segi pandangan kita tu nampak lembut. Soft scape. Okay. Kalau kejur pula, hardscape, kita tengok sini gambar contoh, macam ni softscape, nampaklah pelbagai jenis pokok kan. Okay, hardscape apa dia? Yang inilah, laluan pejalan kaki, arca, air terjun. Air terjun ni cikgu tak pasti sebab air terjun lembut kan. Dia bukan air terjun ni. Dia terjemahan daripada fountain cikgu rasa. Ataupun binaan air terjun boleh. Kalau air terjun tu softscape. Kalau binaan air terjun macam batu-batu tu barulah hardscape. Okay. So itu dia punya ni lah. Dia punya penerangan. Sekejap. Kalau cikgu boleh tunjuk lagi dia punya apa tu. Okey, kat sini ada satu cuba fikirkan Allah 21 ni. Sekejap cikgu zoom kat sini. Okey, cuba fikirkan. Manakah lebih penting, landscape lembut atau landscape kejur? Okey, mana lebih penting? Landscape lembut. Lembut. Sebab apa? Sebab nak bagi nampak landscape tu dalam keadaan tersusun dan tenang. Okey. Ya, tenang. Kalau kejur? So, dia macam kalau kejur tak nampak natural. Okey. Okey, jawapan yang lebih tepat ialah dua-dua penting. Dua-dua penting. Sebab dia tak balance tau. Kalau ada yang lembut saja, baik kita pergi hutan. Betul tak? Kita pergi hutan, memang tak ada bangunan langsung. Duduk dalam hutan camping kan. Maksud dia, adakah hutan tu simbol manusia bertamadun? Tak. Hutan tu memang Allah cipta tu, semula jadi dia memang macam tu. Sebab yang duduk kat situ ialah haiwan, habitat dan sebagainya kan. Tapi bila manusia duduk, dia mesti ada dua-dua elemen tu. Ada lembut, ada kejur. Baru dia balance lah. Tapi kalau ada kejur saja pula, semua bangunan. Kalau kamu nak tengok landscape kejur saja tak ada pokok ni, kamu pergi New York. New York tu, kamu tengok bangunan je. Nak jumpa pokok bersulam-sulam pun susah. Tapi New York tu dia adalah satu tempat dia panggil apa? Kawasan yang digazetkan lah. Yang tak boleh tebang pokok dia. Tapi yang tu hutan terus pula. Dia macam tak balance sikit. London pun sama. Dia landscape kejur dia cantik. Dia ada lampu-lampu semua. Dia ada laluan pejalan kaki cantik. Tapi pokok sangat kurang. Jadi macam kalau nak tengok landscape yang cantik ni macam kita dah di Malaysia, Singapura kan, sebab dia balance, dia ada pokok yang banyak dan dia ada ni lah,
dia ada juga landscape keras yang seimbang lah kan. Tapi kalau kamu nak tengok satu seni yang menarik dengan landscape kejut dengan landscape ni, kamu pernah pergi airport Singapore tak? Tak pernah. Tak pernah. Mai kita melawat airport Singapore nak. Kita buka YouTube tengok. Ada air terjun dekat tengah-tengah Singapore airport dah tu. Changi Airport. Ini apa? Cikgu kena bawa kamu, cikgu. Itulah cikgu nak bawa pergi Singapore ni. Sekejap kita try tengok. Jom. Jom. Sekejap Kalau ada lah. Waterfall in airport. Singapore, yes. Kalau dia buat iklan dia tu cantik lah. Kalau orang lain rakam tu kurang sikit. Sekejap ni. Dia set tukar color lagi. The world largest indoor waterfall, rain vortex. Memang mu akan terkejut nanti tengok. Cikgu nak cari yang view paling best sekali dah ni. Sekejap ni full version. Kita tengok. Kalau boleh. Yang ini yang malam punya. Subhanallah. Cikgu sanggup pergi Singapura duduk kat airport dia saja. Sebab memang Cantik. macam Nak tengok seni tu. Ya. Right now, there are booming sectors of the economy that anyone with a bit of spare time can profit from. Yes, Internet in the cikgu past, ni. Dia tersangkut-sangkut pula. Okay, tak apa. Sekejap. Kalau boleh cikgu sikit lagi. Cuma cikgu akan tutup suara dia tu. Okey. Tutup suara. Ni yang malam ni. Ataupun dia tengah launching kot. Kamu bayangkan air tu turun daripada ceiling. Lepas tu kat sini semua ni pokok-pokok. Okey. Alah, dia sangkut-sangkut pula. Spoil lah. Tidak cikgu boleh tunjuk dah ni. Memang best gila. Okey. Tak apalah. Sebab dia tersangkut-sangkut. Bukan sangkut apa tu. Dia punya internet dia tak kuat pula ni. Tak apa. Kita biar dia buffering dulu. Okey. So, kita pergi dekat kita punya ni dulu. Ada student baru masuk. Okey. Kita sekejap. Jadi kita biar dia buffering. Dia upload je, cikgu akan tunjuk. Okey, itulah. Sebenarnya cikgu nak bawa kamu sebenarnya. Kalau boleh di dunia yang nyata pun. Selalu bawa dunia maya kan. Tapi dunia nyata tu memang best lah kalau kita boleh berjalan-jalan. Zaman cikgu belajar dulu, memang kami berjalan. Kan? Cuma kadang-kadang tu ikut kemampuan lah. Bila tak ada duit, jalan dekat-dekat sikit. Ada duit, jalan jauh sikit. Okey. Kemudian peranan dan fungsi. Okey, tadi kita belajar landscape kejur dan lembut. Landscape kejur dan lembut. Okey, kita masuk peranan dan fungsi pula. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, secara umumnya landscape mempunyai beberapa peranan dan fungsi, iaitu estetik, ekonomi, fizikal. Okey, yang ini kalau kamu belajar geografi pun ada, kamu belajar sains pun ada. Sebab yang ini fungsi orang kata apa? Fungsi umum lah. Landscape ni. Kalau kita belajar seni landscape ni, fungsi yang pertama ialah memang yang kita tahu ialah estetik lah. Estetik ni apa? Yang cantik lah. Kalau kita ada yang baru nak admit nak masuk, tak apa, kita admit all dulu. Okey, kalau kita tengok kat sini estetik membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran. Betul yang seperti kamu cakap tadilah. Kalau satu tempat tu tak ada pokok, tak ada apa, dia memang tak balance lah. Lepas tu
bosan. Ni mengelak kebosanan. Ada peranan juga sebenarnya. Tapi memang dalam agama kita pun, kalau kamu letih belajar apa semua, kita disuruh tengok pokok-pokok, tengok ciptaan Tuhan, tengok keindahan alam lah. Sebab mata kita ni sebenarnya penat. Kan? Macam kamu lah, suka main game, suka tengok handphone, suka tengok tu kan. Dia memang mula-mula syok lah, tapi bila lama kamu rasa macam penat sangat tengok. Tambah phone tu skrin dia kan kecil kan. Jadi mata kamu kena kerja kuat. Lepas tu kamu tutup lampu, mata tengok lagi dekat phone tu kan. Memang mata kamu tu kalau dia boleh cakap cukup-cukup lah tu. Macam tu lah kan. Dia dah tak larat dah. Tapi dah kita rasa macam nak tengok lagi kan. Kadang sebab bosan pun, mungkin kita bosan. Jadi landscape ni membantu mata kita tu. Dia sebab benda cantik-cantik ni mata suka tengok. Okey. Kemudian dari segi ekonomi memberi faedah kepada negara, masyarakat dari segi yang ni ekonomi. Bila tempat tu cantik, orang pi lah. Bila orang pi, dia akan datang pendapatan pada tempat tu. Contohnya kalau kamu jual ayak ataupun jual barang-barang souvenir kan, macam kita pergi tempat-tempat menarik, kita akan terbeli benda tu, baju I love apa, I love, macam kita pergi Thailand kan, I love Hat Nyai kan, padahal kita baru pergi 1 hari, takkanlah kita love Hat Nyai kan, tapi sebab kita dah pergi tempat tu, kita akan terbeli baju tu, kita terbeli souvenir tu, jadi menambahkan ekonomi dekat tempat tu kan. Patutnya kita kena buat bagi orang datang tempat kita kan. Orang suka datang tempat kita. Okey, fizikal pula. Apa fungsi fizikal landscape? Mengawal hakisan tanah kan. Bila ada pokok, ada rumput, tak adalah tanah tu terhakis dengan berleluasa lah. Kan, sekarang ni pembangunan kita tak boleh nak tolak. Setiap kali ada orang cipta perumahan, ada bangunan kan, ada kedai, kita terpaksa hancurkan ataupun kalau trend kita lah, kita akan hancurkan keindahan alam semula jadi kat situ. Kita ratakan, kita tambun tanah, kita buat rumah kan, kita buat bangunan, kedai dan sebagainya. Tapi kalau kita orang yang mencintai landscape ni, kita kaji tempat tu. Pensyarah cikgu dia ajak macam ni. Kita tak salah nak buat rumah, nak buat bangunan, kedai semua, tapi kita kena alert juga dekat tempat tu apa habitat apa yang ada kat situ. Kemudian pokok apa yang bernilai beratus-ratus tahun, dan kalau boleh perlukah kita tebang pokok tu? Kalau tak perlu, kita tak payah tebang. Kita kekalkan pokok tu kat situ. Cuma kita ambil kawasan yang sebelah-sebelah pokok tu ke dan sebagainya. Tapi orang sekarang dia macam dia tak mau benda tu. Dia kata macam kita ikut design yang senang je lah. Ambil template-template kan. Kalau rumah teres tu panjang macam tu, panjang macam tu. Kan? Padahal kita boleh design. Katalah rumah teres yang kita nak buat tu kan dia panjang kan. Satu rumah sambung-sambung. Kita boleh je kalau ada pokok besar kat situ, kita pisahkan rumah teres tu, katalah 5 biji. Satu lagi pokok, lepas tu satu lagi rumah teres. Boleh. Sebenarnya kita yang atur sebenarnya. Tapi benda tu kadang-kadang sebab kita tak appreciate alam tu lah. Pensyarah cikgu tu saya cakap sebab kita tak appreciate. Itu yang menyebabkan kadang haiwan tu pupus. Kan? Kadang dia tengok kita lalu atas jalan, kita tengok bangkai musang, bangkai ular kena tindih. Sebab kita dah buat satu landscape untuk manusia, tapi kita tak tengok landscape untuk habitat-habitat lain lah. Maksudnya kita tak appreciate sangat. Kan? Kalau boleh, kita appreciate semua kan. Macam contohnya, bila gajah masuk kampung kan. Orang kampung marah sangat. Bunuh gajah tu. Panggil ambil senapan patah tembak kan. Tapi, adakah pada waktu tu orang kampung tu dia terfikir, kawasan kampung yang dia orang buat tu, adakah itu kawasan mereka ataupun itu kawasan gajah sebelum ni kan. Tapi kita ni macam intruders tau. Kita penceroboh. Kita masuk kawasan mereka, lepas tu kita bunuh pula binatang-binatang yang kacau kita kan. Macam tu lah.
Macam cikgu sendirilah, cikgu cuba apply juga apa ilmu ni. Rumah cikgu duduk tepi bendang kan. Kawasan cikgu ni cikgu tahu kawasan ular, kawasan apa semua. Tapi cikgu buat laluan khas untuk ular. Kamu mesti terkejut. Jadi cikgu boleh tengok ular tu akan lintas depan rumah cikgu je. Tapi cikgu tak bunuh pun. Sebab cikgu tahu dia akan lintas. Siap-siap cikgu boleh cakap lah kan. Cikgu kata nak lintas tak apalah. Tapi jangan singgah. Macam tu lah. So, kita bercubalah sebaik mungkin dengan alam kan. Sebab kita orang yang mencintai alam, cintai landscape kan. So, kita jangan jadi penceroboh. Okey, lepas tu banyak lagi lah menyejukkan iklim, mengawal pencemaran alam, menjadi tirai dinding. Okey, pokok ni juga sebenarnya boleh jadi pagar. Kan? Ada orang sekarang dia tak mau buat pokok pagar tau. Dia buat pakai bata. Ya, boleh. Kamu nak buat tembok rumah kamu kan, kamu buat tembok tinggi-tinggi kan. Boleh, tapi dia panggil tu landscape keras kan. Alangkah baiknya kita buat pagar menggunakan pokok. Lagi best, lagi cantik, lagi segar rumah kita dan sebagainya. Tapi kalau mu tengok trend sekarang, orang dah tak suka dah buat pagar dengan pokok. Dulu cikgu tengok lagi rumah mak cikgu pun pakai pagar menggunakan pokok. Tapi sekarang macam dah susah lah nak tengok rumah-rumah yang dipagari pokok. Pokok tu dia macam pokok apa? Kita panggil pokok teh ke apa kan? Pokok teh tu kan dia tanam tu jadi pagar cantik lah dan segar dan sebagainya. Okey. Imbangan ekologi. Yang ni yang cikgu masukkan ni, imbangan ekologi. Ekologi ni maksud dia ada haiwan boleh hidup dengan kita kan, ada burung. Cikgu ingat lagi sebelum perumahan ni rancak di Perlis ni, di sebelah rumah cikgu je, cikgu duduk di taman kampung nama apa? Taman Perumahan, Kampung Guru, taman perumahan tapi dia kat nama dia Kampung Guru. Cikgu boleh sauk ikan di longkang tu. Dalam longkang tu ada ikan laga. Kamu bayang ikan laga ni sekarang dah jadi seekor RM10, RM20 kan. Mahal kan? Tapi cikgu boleh sauk di tepi rumah cikgu saja. Maksud dia macam terpelihara lagi. Tapi lepas perumahan demi perumahan naik lagi. Longkang tu dikorek, didalamkan apa semua. Habis semua. Ikan tu dah tak dapat dah. Sekarang ikan tu dah jadi mahal lah. Jadi itulah sebabnya kita kita kena belajar balik ni landscape ni dan kita perjuangkan lah. Bila kamu dapat macam kamu ni kan anak-anak orang kaya ke ada orang wariskan tanah ke apa semua, kamu jagalah bila nanti ayah kamu kata buatlah kakak, buatlah rumah kat sini ni ayah bagi tanah. Kamu tengok tanah tu. Kamu jadi landscape. Kan ayah kata tebanglah pokok-pokok durian ayah tu apa semua. Kamu kata kakak tak mau tebang pokok apa pun. Kakak nak kakak nak duduk buat rumah di celah-celah pokok durian. Kan? Kan untung nanti bila rumah pula buat 2 tingkat, nampak je buah durian tu masak kat bawah. Kamu boleh petik daripada tingkat atas. Cik. Ini imaginasi cikgu lah kan. Okay, so itulah macam benda tu tak mustahil dan boleh dibuat, cuma kadang-kadang tak ada orang yang sanggup fikir benda tu lah sebab dia rasa macam benda tu tak penting kan. Habis tebang pokok. Okey, bila kita tengok pula alat bahan dan simbol dalam penghasilan pelan reka bentuk. Okey, ni kita nak cuba melakar plan pula. Kita kalau landscape yang betul, dia ada plan dia ada orang kata lakaran daripada atas tu lah. Okey, pelan reka bentuk landscape dihasilkan menggunakan alat bahan dan simbol tertentu. Simbol adalah elemen yang paling penting dalam penghasilan pelan reka bentuk landscape. Simbol landscape terbahagi kepada 2 iaitu simbol landscape lembut dan simbol landscape kejut. Okey, kalau kita tengok kat sini alat-alatnya, pensel teknikal, pen teknikal, okey, pembaris, pensel warna, sesiku, segitiga, French curve dan template seni bina lah. Okey, yang ini kalau kamu nanti belajar seni landscape, kamu minat, kamu nak jadi landscaper ataupun pereka landscape, kamu akan kenal lah dengan alat-alat ni dengan lebih detail lagi. Okey, cuma hari ni cikgu perkenalkan dulu alat-alat dia.
Tapi semua ni dah pernah tengok. Cuma mungkin yang kamu tak pernah tengok French curve. Okay. Sesikuti ni dia pembaris yang bentuk T lah. French curve ni apa? Dia macam apa tu? Bentuk curve tu. Kita panggil apa? Saya cikgu type kat sini lah. Tunjuk kamu senang. Okay. Harap-harap internet okay. French curve. C-U-R-V-E. French curve. Okay. Okay. Internet ni macam okay je. Okay, cantik. Inilah French curve. Bila kita nak lukis plan landscape, kita akan apa tu? Kita akan apa perlukan curve-curve tu lah. Yang ini memang ada jual pun di kedai. Cuma budak-budak landscape lah yang beli ataupun budak arkitek yang beli ni. Macam kamu ni, kamu tak biasa belilah. Kalau beli pun cikgu bagus juga sebab kamu boleh apa? Kita boleh macam dia macam pembaris juga tapi dia pembaris yang melengkung macam ni. Okey. Cikgu ada tak? Cikgu ada French curve. Tapi cikgu tak dekat bilik seni. Okey, nanti kalau bersemuka nanti cikgu boleh tunjuk. Alright. Okey, kemudian simbol pokok palma. Nampak daripada atas rupanya pokok-pokok ni daripada atas semua bulat. Kita tak perasan, kita tengok daripada tepi nampak macam tak bulat kan. Tapi sebenarnya bila kita belajar melukis pelan, pokok-pokok ni semua dia bulat-bulat. Pokok apa ni kan? Pokok palma pun bulat, pokok kita panggil apa? Pokok besar ni lah bulat. Pokok renik pun bulat-bulat. Kalau kamu perasan lah nanti kalau boleh tengok ataupun kamu naik kalau rumah kamu tingkat atas ke ataupun kalau kat sekolah kan kamu duduk tingkat atas kan kamu tengok bawah kan. Tengok bawah, oh pokok ni punya bulat. Bukan depa saja-saja lukis bulat, memang bulat. Dia kan membulat lah. Okey. Okey, prinsip dan elemen. Okey, terdapat berapa prinsip landscape antaranya keringkasan, kesatuan, imbangan, penegasan, lagi apa lagi? Kepelbagaian. Yang ni kalau kita ingat di tingkatan 1 kita ada ajar berapa prinsip, cuma tak adalah prinsip keringkasan ni. Dia panggil simplified lah, simplification ke simplified cikgu tak pasti, tapi dia meringkaskan prinsip tu. Mungkin berguna untuk landscape lah. Tapi macam kesatuan, kita susun rapat-rapat, susun imbangan, susun dan penegasan. Ini kita belajar di tingkatan 1. Irama dan kepelbagaian. Elemen landscape pula terdiri daripada topografi, tumbuh-tumbuhan, air dan struktur. Okey, prinsip dan elemen ini ialah asas sebelum mereka bentuk sesuatu kawasan landscape. Okey, kita tengok kat sini lah. Okey, kepelbagaian. Okey, kita tengok apa itu kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ialah prinsip kepelbagaian ialah landscape yang cantik perlu ada prinsip kepelbagaian. Apa dia kepelbagaian dalam landscape? Okey, dia pelbagaikan. Kita tak mau macam pokok tu sejenis je, macam boring lah. Okey, kalau boleh pokok bagi banyak jenis. Macam tu. Kontra ialah salah satu cara untuk menghasilkan prinsip kepelbagaian. Okey, ni sebenarnya prinsip kontra pula. Kontra ni maksudnya kita bagi berlawanan pula. Ada pokok tinggi, ada pokok rendah, ada pokok gelap, ada pokok cerah, kan? Ada pokok tu bunga warna-warni, ada pokok tu daun warna-warni. Macam itulah kita bagi kepelbagaian. Pelbagaikan. Okey, variety panggil. Kepelbagaian dapat diwujudkan dengan menggabungkan bentuk, jalinan, kombinasi warna dalam landscape. Okey, keringkasan. Keringkasan perlu ringkas dan menarik. Gunakan elemen penting seperti tumbuhan, air dan struktur binaan. Keringkasan ni macam tadi cikgu kata kita simplify kan. Bukan semua pokok yang kita nak sumbat dekat situ. Kita kena tahu juga. Kan? Mentang-mentang lah ayah saya ialah penjual pokok bunga ketah. Kan? Semua sudut dalam tepi kelas kita tu semua kita letak bunga ketah. Kan? Semua satu saiz je. Kita macam kita sumbat je kat situ kan. Jadi
memanglah ada warna kat situ tapi nampak macam serabut sebab terlampau banyak sangat kita nak letak kat situ. So kita kena ada juga main dengan keringkasan tu. Macam tu. Kemudian lagi penegasan. Okey, apa maksud penegasan? Ada tumpuan dan fokus terhadap suatu elemen yang menarik dan menonjol dalam landscape. Okey, penegasan boleh diwujudkan melalui titik fokus ataupun ciri-ciri istimewa seperti warna, ketinggian, bentuk, bunyi dan sebagainya. Okey. Kalau kita pergi taman apa cikgu nak beritahu contoh penegasan ni? Contohnya taman bukan taman, apa tu? Penggalan asam tu. Apa objek yang ada penegasan dekat situ? Kalau kamu tahulah, apa benda yang jadi watak utama dekat Penggalan Asam? Siapa yang pernah pergi Penggalan Asam? Apa? Jambatan kot. Yes, pandai. Itulah elemen penegasan. Jambatan gantung kan? Dia macam unik sikit jambatan dia tu. Macam itulah. Dalam landscape ni, kita kena create jambatan. Bukan create jambatan. Kena ada prinsip penegasan. Kita kena ada titik fokus tertentu lah. Baru dia macam menarik, tertarik tu. Gitu. Kalau di Semekap, ada tak tempat yang kamu boleh jadikan titik fokus? Ada tak? Kalau di Semekap. Cikgu cuba juga create titik fokus dekat Semekap tu, iaitu kalau kamu perasan pasu pecah tu dekat archer pasu pecah yang besar dekat depan apa tu pusat sumber tu. Perasan tak? Tak perasan. Tak perasan lah. Maksud dia tak berjaya lagi jadi titik fokus kat situ. Tapi Pokok tu ke cikgu? bukan yang macam yang ada pasu tu. Yang depan Mak Masai tu. Ya. Ada yang tu. Yang tu lah. Okey, pasu pecah tu. Sebenarnya dia archer kat situ. Kan kalau mau belajar tajuk archer tu, itu adalah archer lah. Tapi cikgu kita sekolah agama kita tak buat archer benda hidup. Macam archer apa? Patung ke apa semua. Kita buat archer yang macam replika lah, tapi macam berkonsepkan mesej tertentu lah. Macam pasu pecah yang cikgu buat tu. Okey. Tak apa. Nanti kita pergi sekolah nanti kita tengok balik. Rupanya ada titik fokus juga kat sekolah kita. Okey. Kita tengok kat sini. Lagi elemen seterusnya ialah irama. Irama ni bukanlah lagu. Dia panggil benda tu berulang-ulang dan dia nampak seperti kita sebut dalam istilah seni dia berirama lah. Benda tu berulang-ulang. Macam pokok kecil, besar. Itu kita panggil ada irama dia. Itu prinsip lah tu. Okey, merujuk pada perubahan pada satu keadaan ke keadaan yang lain berperingkat-peringkat. Macam mana tu? Macam ini dia ulang pokok yang sama. Dia kurang lagi irama dia. Tapi kalau irama yang menarik ni, kita boleh tengok dia berulang tapi dia dah macam saiz dia berubah. Kan? Macam orang selalu buat sculpture lah. Okay? Sculpture yang berirama. Okay, tak apa. Nanti kita tengok lagi. Contoh-contoh lagi. Okay, kesatuan. Kesatuan ni apa? Semua elemen kita satukan. Iaitu gabungan pelbagai elemen reka bentuk mendapatkan satu konsep tertentu. Ini kesatuan dari segi konsep lah. Okay, konsep ni kalau kamu tahu, landscape ni pun ada banyak konsep. Ada landscape Inggeris, ada landscape Islamik, ada landscape apa tu? Kalau tak salah kamu akan belajar dia di tingkatan 3 lah. Okey, landscape ni. Di tingkatan 2 ni dia macam okey ada juga tapi dia baru berkenalan lah. Tingkatan 3 dia detail sikit. Okey, elemen reka bentuk. Okey, elemen reka bentuk landscape seperti kita tahulah dia mesti ada apa? Dia mesti ada tumbuh-tumbuhan. Ini benda yang paling utamalah, tumbuh-tumbuhan. Okey. Ini cikgu tak cerita lah. Kalau siapa kata landscape tak ada tumbuh-tumbuhan, lepas tu kita nak letak apa kan? Tengok ni kalau bayangkan kalau garden sekolah kita macam ni. Wah. Cantik. Kamu boleh kita buat kelas kat luar lah macam tu. Kita tak buat kat dalam kelas. Macam tu PKP pun nak bersekolah. PKP memang kelas kat luar. Okey, macam ni kan. Jadi dah jadi resort lah ni. Nampak tak? Okey, yang ini kita tahu laut kan. Tapi yang ini pantai ni dah tak ada laut. Tapi
bila resort tu ambil, dia buat pula kolam, dia tanam lah pokok-pokok landscape yang sesuai dengan pantai, pokok kelapa dan sebagainya. So memang kita boleh buat sebenarnya di tempat kita. Okey, tapi yang ini dia panggil elemen topografi. Topografi ni apa? Kita main dengan bentuk muka bumi itulah. Ada tinggi, gunung, ada lembah, sungai, tasik dan sebagainya. Kita boleh buat buatan manusia, kita juga boleh kekalkan yang semula jadi tu. Kadang-kadang kan ada setengah-setengah tanah tu, kamu memang tanah warisan ke apa, ada air terjun yang semula jadi, yang memang orang lain tak boleh masuk lah sebab tanah kamu. Tapi bila kamu duduk kat situ, kamu tengok, cantiknya ada air terjun ataupun air semula jadi itulah, air mata air ke apa kan. So, kamu janganlah tutup kambui tau. Ada cikgu pernah jumpa orang kampung kan. Dia, tanah dia tu ada kolam, ada, ada sumber mata air, ada telaga kan. Orang dulu-dulu buat. Tapi bila waris dia dekat dia, dia tutup tu. Dia ambil tanah ni, kambui, selesai. Kan, sayang lah masa dia tak menjagalah elemen-elemen ni macam ni lah, topografi ni semula jadi ni kan. Jadi kamu yang belajar ni janganlah ulang kesilapan yang sama. Okey, struktur. Dalam elemen landscape mesti ada struktur lah. Struktur ni untuk keselesaan pengguna. Struktur tu apa? Yalah macam ni kan. Laluan berjalan kaki, pagar, tembok, bangku dan sebagainya lah. Cuma cikgu lah kalau untuk macam bila kita design struktur ni, make sure pagar kita tu tidak mencacatkan view kita tu. Cikgu ada pergi taman-taman yang menarik, tapi pagar yang dia buat tu terlampau tinggi. Kita bila ambil gambar tu, kita terpaksa panjat pagar tu baru dapat gambar yang cantik lah kan. Jadi macam pagar tu tahulah untuk selamatkan orang daripada jatuh kolam dan sebagainya, tapi dia buat tu sampai tinggi sangat, sampai kita tak nampak dah pemandangan. Kita pergi taman-taman ni, kita nak tengok landscape, tiba-tiba duk tengok pagar yang macam pagar penjara tu. Kan? Macam-macam lah. Itulah masalah-masalah landscape yang cikgu boleh yang cikgu lalui. Okey, kita tengok konsep landscape pula. Ini cikgu kata ni. Terdapat pelbagai konsep landscape di dunia ini, namun tumpuan adalah kepada landscape Melayu, Islam, Bali, Thai, Jepun dan Inggeris. Yang ini yang ada dalam buku teks lah, tapi sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis konsep landscape ni. Okey, konsep yang digunakan kadang-kadang bertindih-tindih antara satu negara, khususnya di Asia Tenggara kita tengok Okey, kalau kita tengok landscape Melayu kamu tengok macam kamu nilai sendiri dalam gambar ni. Okey, landscape Melayu ni dia macam dia iklim tropika, dia iklim yang kita boleh pelbagai pokok. Kita Melayu ni kita macam apa kata, kita boleh main macam-macam pokok. Macam-macam elemen pokok lah. Okey, nampak? Ni rumah Melayu dan landscape dia pun nampak meriah lah sikit kan. Landscape dia seperti apa ni, meriah dan mewah. Mewah dengan pokok lah sebab di tanah Melayu ni, di Malaysia, memang iklim ni sangat sesuai untuk pokok tumbuh lah. Okey, landscape Islam pula ni, kita nampak dia macam ada banyak pokok kurma dan sebagainya kan. Sebenarnya dia ambil pada landscape Arabik lah ataupun di tanah Arab tu. Di tanah Arab, dia bukan semua pokok boleh tumbuh. Kalau pokok tu nak tumbuh pun di kawasan tu. Kalau kamu tahu di kawasan mana pokok boleh tumbuh, di padang pasir tu, ada satu kawasan pokok boleh tumbuh kat situ. Apa nama kawasan tu? Tahu tak? Ni kalau belajar geografi, tahu ni. Apa? Pernah dengar tak? Oasis. Oasis. Oasis ni dulu ada Astro Oasis. Astro ni dia cerita dia cerita pasal rancangan dia tu pasal Islamik lah. Kan? Sekarang dia dah tukar kot. Untuk Astro apa sekarang ni. Okey, tapi nak bagi tahu
pokok nak tanam dekat padang pasir ni dia perlukan air apa semua. Jadi dan tak semua pokok boleh survive dengan iklim yang panas tu di gurun tu kan. So dia punya landscape bertukar lah. Dia tak macam tadi landscape Melayu tadi kan meriah, pokok dia warna-warna meriah. Okay, nampak So nampak konsep Islamik ni dia dah lain sikit. Pokok kurma dan sebagainya. Pokok palma lah, kita panggil pokok palma ni. Tak semesti ada kurma, pokok palma ni kan. Okey, kemudian dia ada laluan ni, lepas tu dia ada panggil sumber mata air ni ataupun kita create sendirilah. Okey, tu konsep yang ada dalam landscape lah. Okey, konsep Islam. Okey, Bali pula macam mana? Bali pula kalau mu tengok dia ada macam patung-patung ni. Orang-orang kalau kita pergi tengok Bali tu sendiri, dia ada candi candi-candi lah di belah-belah Indonesia ni, yang kawasan-kawasan tu mereka ni ada dia panggil kepercayaan yang macam kepercayaan Hindu ke kan, Hindu Buddha ke. Okay, so dia diterapkan dalam landscape dia. Kalau kamu biasa melawat candi-candi ni, kamu akan tengok lah. Okay. So, landscape dia pun sama. Dia ada dia panggil gargoyle dia. Dia ada lampu lantern dia pun. Lampu dia pun ada bentuk-bentuk tertentu lah. Okay. Kita tengok pula Inggeris. Okay, landscape Inggeris. Lain pula. Dia macam semua dia nak organisekan pokok-pokok dia kan. Dia letak keliling tu. Lepas tu laluan dia Inggeris. Nampak tak? Semua ada pokok tertentu, ada laluan tertentu, tapi dia ada bila masuk lain konsep, lain dia punya ni lah. Thailand lain pula. Okay, macam kita masuk sempadan Thailand kan. Kita tengok kita rasa dah sekarang saya dah tinggalkan Malaysia kan. Kita rasa landscape dia mesti lain. Itulah sebab dia kita kena belajar landscape ni. Maksudnya lain tempat, lain konsep dia. Macam itulah. Konsep Thailand tiada batasan. Ini dia. Ini kamu kena banyak tengok lah. Kalau siapa yang aja masuk Thailand tu, lagi senang nak faham. Landscape Jepun pula. Jepun dia ada pokok bonsai. Pokok dia tu dia katik kan. Maksud dia pokok tu takkan besar, tapi dia cantik dalam kecil dia tu kan. Okay. Kita cuba juga, sekolah kita ada buat landscape Jepun. Okay. So, nampak ada yang untuk tingkatan 3 ni, kamu diperkenalkan dengan 6 konsep lah. Okay, kita masuk pula ergonomik. Ergonomik ni apa? Ergonomik ni bukan ekonomi. Ergonomik ni ialah, dia panggil sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu perkara supaya pengguna boleh menggunakannya dengan mudah dan selamat. Okay. Maksud dia, kalau kamu buat design landscape ni, pastikan dia ergonomik. Maksudnya contoh macam ni. Kamu perasan tak, daripada Semekap, kita katalah kamu nak jalan pergi Putra Regency tu, hotel kan. Kamu perasan tak ada pokok-pokok yang ditanam di tepi tu, kan? Daripada dalam berjalan kaki tu kan. Tapi pokok-pokok tu, dia tidak ergonomik dengan kita. Sebab apa? Setiap kali kalau cikgu lah nak jalan di tepi-tepi jalan tu, cikgu terpaksa tunduk. Sebab ada pokok tu, dia tak cukup tinggi untuk nak jadi teduhan. Jadi cikgu terpaksa tunduk. Tunduk, jalan sikit, tunduk, jalan sikit, tunduk. Jadi macam istilah ergonomik ni, kita kena reka design kan satu landscape yang memudahkan kita ataupun bagi kita selesa guna. Macam tu lah. Kalau macam laluan tadi, cikgu daripada sekolah nak pergi ke Putra Regency Hotel tu, kalau cikgu nak jalan kaki lah. Kalau cikgu naik kereta tu lain lah. Tapi nak jalan kaki, cikgu terpaksa tunduk berapa kali lah. Melainkan memang cikgu design benda tu, tujuan dia cikgu nak ajar kamu, siapa pengguna jalan tu, dia kena belajar tunduk. Yang tu lain lah. Kan? Objektif dia, landscape tu untuk bagi orang semua tunduk. Tapi tak ada lah orang cipta landscape macam tu kan. So, ergonomik ni maksud dia kita kena selesa lah. Satu lagi macam tempat duduk kan. Ada tempat duduk yang di taman-taman ni, macam tak bagi kita duduk. Contohnya dia guna sebatang besi saja. Tapi dia buat itu sebagai tempat duduk. Tapi dia guna sebatang besi saja. Bila kamu duduk tu, nak letak
barang. Tak boleh kamu duduk pun, tak boleh ralik-ralik kamu jatuh ke belakang ke apa semua kan. Kalau ada baby ke apa semua, macam mana nak duduk? Jadi itulah cikgu kata, bila kita design, kata ada tempat duduk, ada apa, laluan pejalan kaki, pastikan dia selesa. Istilah selesa dalam dunia design dia panggil ergonomi. Senang nak faham, no? Okey. Okey, habis kelas kita untuk hari ni. Cikgu nak cuba tengok airport cikgu tadi. Apa sudah jadi. Kalau kita boleh tengok sekejap. Adakah masih tersangkut-sangkut? Yang ni waktu malam kalau sekejap kita tengok tu siang. Ataupun sekejap kita tengok gambar ke. Sekejap sangkut lagi lah. Okey. Okey, ni kita ambil sedutan je lah. Nampak ni daripada ceiling airport tu. Lepas tu dia keluar. Ni sebenarnya air lah. Ni air tengah turun. Air terjun. Tak basuh ke orang lalu tu cikgu? Ya? Tak basuh ke orang lalu? Dia akan dapat macam wap-wap air lah. Ni ada kereta api lalu tepi dia. Kalau kamu tengok ni apa? Cerita Zootopia. Tengok Zootopia. Ya, tengok. Cih. Cikgu suka tu tengok Zootopia tu sebab semangat seorang arnab wanita bekerja di bandar. Tapi inilah seni landscape nampak tak? Bila kita gabungkan elemen ciptaan Tuhan dengan elemen design, dia akan jadi satu benda yang wow lah. Kan? Lepas tu dia boleh tukar-tukar colour pula dekat ceiling dia tu, kan? Okey, sekejap kita tengok yang siang pula. Tak apa, cikgu tak cari yang YouTube lah sebab dia slow sikit. So kita pangkai ni. Okey, kita tengok yang gambar saja kalau boleh lah. Okey. Airport. Waterfall. Siapa pernah terfikir ada air terjun? Kita nak buat air terjun dekat rumah pun kita fikir 10 kali. Ini air terjun di lapangan terbang. Tu idea siapa? Cikgu kagum lah kan. Idea tu dia berani mengetengahkan idea-idea baru yang segar. Satu lagi macam mana dia nak yakinkan orang-orang yang ni lah. Ni dalam YouTube lah. Cikgu tak mahu tengok YouTube lagi dia sangkut. Tak apa, kita tengok gambar je lah. Gambar YouTube. Okey. Tu. Okey. Tak apa, dia bergerak laju-laju sikit. Tu nampak? Siang tadi ya. Nampak tak? Ni dalam airport ni. Kan? Tu kita Lawanya. Ya, sangat lawa. Kamu boleh macam terkesima. Terkesima lah. Ya. Kita try tengok. Cikgu geram lah tak boleh tengok. Kalau boleh nak tunjuk kau. Ni tapi seminit je ni boleh ikut. Ni apa iklan apa pula. Kita tak mahu tengok iklan ni. Kita nak tengok airport. Sekejap iklan tu patut tengok juga. Sekejap. Mesti je kita buat salah. Asal lama kan iklan dia. Sikit Okey. Harap-harap seminit tak kacau lah kan. Okey. Walk through. Okey, kita tengok. Okey. Sekejap. Zoom kan. Tu dia. Cikgu dah full screen dah ni. Sekejap. Tu dia. Baru nak ni. Tu. Best kan? Air terjun turun dari bumbung. Macam seolah-olah ini sebenarnya bumbung. Bukanlah ceiling. Ni bukan yang atas kepada tu lagi. Tapi macam mana. Tu je. Dengan. Best kan? Itulah. So sebab sikit kita memahami landscape dan kita menghargai dia tu satu benda yang sangat. Kalau cikgu boleh pengaruh kamu ataupun cikgu boleh macam lepas kamu hadir kelas cikgu ni,
Dan kamu boleh apply landscape dekat rumahmu pun dah bagi cikgu rasa macam best lah sebab kamu dah mula faham pasal landscape tu lah kan. Okay, so sampai situ dulu untuk hari ni. Okay, kita buat rumusan iaitu apa yang kamu belajar hari ini ialah saya tengok dia punya carta ni. Okay, reka bentuk landscape yang kamu belajar hari ini ialah tentang sejarah landscape, Taman Gantung Babylon, Taman Alhambra, landscape Belanda, landscape klasik dan landscape Malaysia. Kamu juga tadi belajar landscape lembut dan landscape kejul, jenis landscape ada 2. Lepas tu prinsip landscape ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 prinsip landscape. Kamu juga ada belajar peranan dan fungsi, estetik, ekonomi, fizikal. Okey, dan kamu juga belajar konsep. Banyak juga kamu belajar ni Bali, Thai, Islam, Jepun, Melayu dan Inggeris. Dan elemen-elemen landscape itu air, struktur, topografi dan tumbuh-tumbuhan. Ada persoalan tak sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini? Tak ada. Okey, apa? Kalau tak ada, kita stop kat sini ya. Jumpa lagi di kelas masa depan. Minggu depan insya-Allah masa depan kemudian bersama. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.